Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam siri Jom Singgah Wakaf Ilmi kita di page Santai Satar kita, insya-Allah. Kita malam ini siri ke-19, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sama-samalah mendengar dan juga berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang kiranya dekatlah dengan diri kita semua, iaitu berkenaan dengan kecelaruan minda. Jadi kita sentiasa menggunakan minda kita ni, akal kita ni Allah berikan ini setiap saat, setiap ketika. Sekarang ni pun dalam kita nak mendengar dan juga menghayati segala apa yang kita dengar itu, pastinya kita akan menggunakan akal ataupun minda yang telah Allah anugerahkan kepada kita manusia ini, insya-Allah. Jadi untuk sama-samalah kita berkongsi mutiara ilmu pada malam ini, insya-Allah kita ada bawakan panelis kita yang insya-Allah boleh sama-sama kongsikan perkongsian kita malam ini dengan sebaiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil sebanyak manfaatnya sebaik mungkin. Mungkin kita boleh berkenalan dulu dengan panelis kita yang pertama, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadil bin Muhammad Sayuti. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Ustaz Fikri sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi Ustaz Fadil ni orang yang tidak asing lagi lah bersama dengan kita di page Santai Satar ni, insya-Allah. Mudah-mudahan malam ni kita dapat kongsikan sebaik mungkin lah perkongsian yang ada itu dapat kita jadikan bekalan lah dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi kalau ikutkan kita punya poster tu, sepatutnya seorang lagi lah ahli panel yang akan bersama dengan kita malam ini, Ustazah Farhanin. Kalau ni Ustazah Farhanin, tapi disebabkan ada musyaqqah yang tak dapat dielakkan lah. Jadi malam ini kita bersama dengan Ustaz Fadil selaku panel dan saya sendiri selaku moderator. Dan insya-Allah ada, kalau dah ada ke Ustaz? Kita ada seorang lagi sebenarnya. Kalau kita tengok dalam poster tu tak ada lagi. Belum lagi belum ni lagi. Tak apa. Sementara kita menunggu panelis kita, mungkin kita boleh tengok sedikitlah berkenaan dengan bila kita sebut berkenaan dengan kecelaruan akal ini. Sebagaimana yang kita tahu, kita sekarang berada dalam kalau kita nak sebut dunia tanpa sepadan lah. Hari ini dunia tanpa sepadan. Jadi segala maklumat, segala info, segala pengetahuan itu orang kata di hujung jari kita boleh dapat kan. Tapi bagaimanakah kita nak mempertimbangkan seluruh maklumat-maklumat itu dengan akal yang benar, dengan akal yang betul. Justru kita perlu untuk sama-sama kita menghayati, kita kongsikan malam ini tajuk ini. Tajuk ni kira pentinglah untuk kita sendiri sebagai bekalan lah, sebagai bekalan dan juga untuk kita sendiri, supaya apa-apa yang kita dapat, apa-apa yang kita hayati dan pelajari itu berdasarkan akal pemikiran yang benar, insya-Allah. Jadi apa kata kita boleh terus mulakan Ustaz Fadil? Kita boleh terus mulakan. Boleh ya? Dengan first pusingan kita yang pertama lah. Bila kita sebut berkenaan dengan akal itu sendiri,
Boleh Ustaz Fadil jelaskanlah, kupaskan bagaimanakah akal itu menurut perspektif dan pandangan Islam itu sendiri. Bila kita sebut akal, apakah kacamata yang benar bila kita sebut akal dalam perspektif Islam itu sendiri? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sir Fikri selaku moderator pemudah acara kita pada hari ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tajuk kita nak kita bicarakan pada malam ini iaitu kenaan dengan kecelaruan minda. Dia ada psikologi pun ada kat situ, dan saya akan ambil peranan sebagai orang yang akan menceritakanlah daripada sudut Islamnya, daripada sudut agamanya, ilmu agamanya macam mana. Baik, apabila berbicara tentang akal, kita tak boleh larilah sebab akal tu duduk kat kita. Ya. Sehingga kan ada ulama memberi takrifan manusia ni apa dia? Manusia ni al-hayawanun natiq. Haiwan yang berfikir. Haiwan yang ada akal. Yang akal ni maknanya berfikirlah. Akal ni yang berperanan untuk berfikir. Dan daripada sudut Islam, kalau kita nak berbicara tentang akal, kita tidak boleh lari daripada sumber utama, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok daripada Al-Quran sendiri, ada banyak kalimat yang memberi indikator ataupun yang menunjukkan kepada Allah menyuruh kita berfikir menggunakan akal fikiran. Ada dua kalimat yang mungkin kita biasa dengar, afala ta'qilun, afala ya'qilun, ataupun ada apalah tatafakkarun, antahkumu. Banyaklah kalimat-kalimat yang menunjukkan, merujuk kepada kita ni supaya menggunakan akal. Baik, kalau kalimat ya'qilun itu sendiri ada 22 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau ta'qilun pula ada sampai 24 kali disebutkan. Saya ambil satu potongan ayat yang menceritakan tentang supaya kita berfikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Mu'minun 80. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Dan dialah yang mengatur ikhtilaful laili wan nahar, pertukaran ataupun perselisihan antara malam dan siang. Afala ta'qilun, apakah kamu tak tengok lagi? Apakah kamu tak akal, tak menggunakan akal? Apakah kamu tak memikirkan? Kalau kita tengok dalam kalimat afala ta'qilun tadi, Allah memberi penekanan setelah Allah memberikan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya dengan siang dan malam, hidup dan mati. Daripada makhluk Allah tadi, maka dilihat tentang maha besarnya Allah dalam mengatur sesuatu, mengatur segala sesuatu. Maka akal fikiran yang lurus, akal fikiran yang boleh kita kata menilai kebenaran, dia akan dapat memikirkan bahawa sesuatu ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, pastinya ada kuasa yang maha segala-galanya yang mengatur. Baik, kerana itulah kalau dalam Islam juga ulama kita telah menyusun satu ilmu disebut ilmu mantik, ilmu cara berfikir yang benar, daripada kaedah daripada banyaklah falsafah-falsafahnya. Antara tokoh yang terkenal seperti Imam Al-Ghazali sendiri, yang mana Imam Al-Ghazali ni kita kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin lah biasanya. Baik, jadi falsafah-falsafah ataupun cara berfikir tadi dikumpulkan dalam ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu yang menyusun ataupun mengatur bagaimana cara berfikir yang betul. Baik, setelah itu kalau kita tengok lagi dalam hadis Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, apabila dikumpul-kumpulkan, ada ulama yang menyatakan bahawa dalam hadis-hadis yang dikumpulkan ini lebih kurang 300 kali Nabi menyebut kalimat akal. Kalimat akal tu Nabi sebut sampai 300 kali dalam riwayat-riwayat yang berbeza. Antara contohnya kalau kita tengok
Satu hadis Nabi sambil sebut innama yudrikul khairu kullu bil aql wala dina liman la aqla lah. Sesungguhnya diperoleh semua kebaikan itu dengan akal, dan jika tiada agama maka tidak ada agama bagi mereka yang tidak berakal. Waladina liman la aqal. Tidak ada agama bagi siapa yang tidak berakal. Baik, menunjukkan bahawa agama Islam itu adalah agama yang sangat menitik beratkan tentang akal. Baik, jadi inilah kita nak sebut yang pertama sekali, mungkin untuk pusingan yang pertama ini, bahawa akal itu sangat identik dengan kita manusia, dan Allah sendiri Allah Subhanahu wa taala dan juga wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita sangat menitik beratkan penggunaan akal, bagaimana menggunakan akal dengan benar, bagaimana dengan melihat bukti-bukti yang ada di sekeliling ini, pembuktian, evidence dikumpulkan, maka akal tadi dia akan menganalisa bagaimana untuk melihat kebenaran daripada bukti-bukti yang telah ada. Maka wahyu tadi memandu kita untuk berfikir secara lurus dan bermanfaat. Kalau kita tengok dalam Al-Fatihah sendiri, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Macam mana jalan lurus, jalan yang benar? Jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para awliya, para syuhada wassalihin. Baik, insyaAllah. Begitulah untuk pusingan pertama. So, mungkin kita tengok. Dah sampai tak panel kedua tu? Oh, kalau kita tengok tu kemungkinan panel kedua tu ada masalah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Kita dah sampai panel kedua kita. Assalamualaikum. Tuan. Warahmatullahi. Boleh dengar jelas eh? Alhamdulillah. Jelas. Jadi sebagaimana yang telah kita mulakan tadi dengan Ustaz Fadil berkenaan dengan kupasan akal menurut Islam itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bagaimana dalam Al-Quran itu sendiri ada beberapa kali, banyak kali disebutkan tentang akal. Dalam hadis itu sendiri Nabi SAW tidak kurang 300 kali disebut tentang akal itu sendiri. Jadi insya-Allah kita akan beralih kepada panelis yang kedua. Sebelum itu kita kena kenal lah sedikit berkenaan dengan panelis yang kedua ini. Diberi nama Tuan Zainal bin Abdul Mu'ain. Betul ya, Tuan? Betul. Abdul Mu'ain. Degree pendidikan dan master dalam psikologi, dan sekarang terlibat dengan bisnes. Terlibat dengan bisnes ya, Tuan Zainal. Jadi insya-Allah berasal dari Sungai Siput, dan insya-Allah malam ini kita akan sama-sama kongsikan lah, mungkin dari sudut psikologi. Kita boleh terus kepada Tuan Zainal, boleh Tuan Zainal ya? Kita boleh terus kepada Tuan Zainal. Ya, boleh. Berkenaan dengan taarifan bila kita sebut kecelaruan minda. Kecelaruan minda itu sendiri dalam konteks yang ingin ditengahkan lah, psikologi. Mungkin Tuan Zainal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan moderator kita, sahabat saya Saudara Fadil. Baik, apabila kita bercakap soal tentang kecelaruan minda, dia amat bersesuaian dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pandemik yang berlaku dengan kita ini mempunyai kaitan yang amat jelas dengan apa yang dikatakan tentang kecelaruan minda. Okay? Sebelum saya memberi definisi apakah itu kecelaruan minda, pertamanya kita kena faham dahulu, kita kena tahu apa yang dimaksudkan tentang minda yang positif, minda yang orang kata minda yang sihat, minda yang okey. Sebabnya minda yang okey tadi dia akan berusaha kepada celaruan minda. Baik, apa yang itu dikatakan sebagai minda yang sihat?
secara umumnya iaitu minda yang sihat ini ialah di mana seseorang itu menyedari tentang keupayaan diri sendiri, dapat mengendali tekanan dengan baik, okey, dapat bekerja secara produktif dan mampu untuk menyumbang kepada masyarakat. Dan juga kesihatan minda ini asas kepada pertama, kesejahteraan individu, dan kedua ialah kemampuan masyarakat itu berfungsi secara efektif. Itu maksud kepada minda yang sihat. Okey, apa yang dia maksud tentang celarunya minda, kecelaruan minda? Okey, secara umumnya, okey, kita ambil takrifan yang simpulan-simpulan tentang, kita tak nak terlalu nampak terlalu orang kata akademiknya. Ya. Secara umumnya, celaru minda ini ialah merujuk kepada sekumpulan penyakit mental. Bukan sakit otak, dia penyakit mental. Kalau sakit otak tu kanser tebahan itu, dia sekumpulan penyakit otak. Bila sebut celaru minda, ia adalah kumpulan penyakit otak. Ataupun boleh dikatakan sebagai gangguan kepada proses mental. Pola psikologi, tingkah laku pada umum yang berkaitan dengan stres, kelainan mental, dan juga tidak dianggap sebagai perkembangan yang normal. Orang yang berhadapan dengan celaru minda ini, perkembangan dia perkembangan yang tidak normal. Ia juga sebagai satu kombinasi efektif tingkah laku yang kognitif, perspeksi yang berhubung dengan otak ataupun sistem saraf. Itu secara asas yang kalau kita nak bercakap tentang apa yang berlaku tentang kecelaruan minda. Okey, saya rasa itu dulu sebelum kita sambung kepada lain, insyaAllah. Terima kasih Tuan Zainan. Saya kira jelaslah bila disebutkan tentang celaru minda tu, apa yang saya dapat tadi, ia berkaitan dengan penyakit-penyakit mental, yang mana ada gangguan terhadap proses yang normal dalam cara berfikir dan sebagainya. Betul Tuan ya? Alhamdulillah. Jelas dan tadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Fadil, bagaimanakah asas Islam melihat akal itu sendiri. Islam sangat mengiktiraf dari sudut kewujudan akal itu dalam konteks kita manusia itu sendiri. Bukan kata Islam itu agama yang menyuruh semua benda tanpa kita perlu berfikir. Maksudnya apa yang paling penting dalam konteks yang disebutkan tadi adalah apakah asas kepada itu, iaitu Al-Quran dan hadis. Kita nak letakkan akal fikiran kita pun apa pun mesti berasaskan dua perkara tadilah, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita sambung kepada Ustaz Fadil. Mungkin Ustaz Fadil boleh kaitkan jugalah apa yang disebutkan tadi, bagaimanakah gangguan mental itu sendiri dan bagaimanakah Islam melihat peranan akal dalam Islam. Fungsi akal lah dalam perspektif Islam. Silakan tafadhal Ustaz Fadil. Tak dengar. Mic off. Ustaz Fadil tak dengar? Dengar dah, buka dah. Alhamdulillah. Baik, ni terima kasih kepada Sir Fikri, moderator. Tadi apa yang disebutkan oleh Tuan Zainal kita tadi sangat jelas tentang kecelaruan minda ni adalah penyakit sebenarnya. Adalah jenis suatu penyakit yang mana kalau tak ada ubat, dia biar macam tu, dia makin melarat. Dan sebab itulah Islam dia sangat mementingkan penjagaan akal. Sehingga kan akal itu diletakkan sebagai kalau ikut susunan dalam ad-dururah al-khamsah dalam maqasid syar'iyyah, iaitu pada turutan yang kedua setelah hifzuddin, menjaga agama, ada hifzul aql,
menjaga akal dalam turutan apa maksud ataupun tujuan pensyariatan agama Islam itu sendiri. Baik, kalau kita tengok fungsi-fungsi akal ni banyak sebenarnya. Yang paling penting yang kita ketahui adalah fungsi akal ini adalah untuk menunjukkan sisi manusia kita, bagaimana kita menggunakan akal sehingga kan akan memunculkan dosa dan pahala. Itu disebut sebagai taklifan. Baik, kalau ikut skemanya saya akan sebutlah beberapa fungsi akal. Kalau kita tengok, yang pertama, akal inilah yang akan menjadi, kita kata, panca indera ataupun alatlah untuk kita mengenal ilmu pengetahuan. Kalau kita tengok Ibnu Taimiyah menyatakan bahawa akal adalah syarat untuk mempelajari semua ilmu. Ianya adalah syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna. Dan dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Ilmu dan amal menjadi lengkap apabila ia tak boleh lari kena ada akal sebagai pendahulunya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, peranan akal juga adalah sebagai alat untuk kita memahami kebenaran, untuk kita mengukur kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah, saya baca maknanya, disebutkan, Allah menyebutkan bahawa mengapakah kamu suruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan kewajipanmu sendiri. Allah tanya. Padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat, tidakkah kamu berfikir? Nah, ini Allah menempelak golongan kitab Taurat, golongan Yahudi. Baik, maknanya untuk memahami kebenaran kita kena guna akal. Macam saya sebut tadi, berdasarkan tanda-tanda yang telah Allah berikan. Kita kena sinkronizekan semuanya untuk kita mencari kebenaran. Jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang berfikir ini, terdapat 750 tempat yang memberikan isyarat kepada manusia supaya menggunakan akal melalui beberapa indikator, beberapa bukti-bukti, beberapa gejala-gejala alam yang Allah sengaja sebutkan kepada manusia untuk difikirkan. Lebih 750 tempat. Bila lihat langit bumi, lihat lautan, macam-macam. Lihat tumbuhan benjala, macam-macam yang Allah isyaratkan kepada manusia supaya kita berfikir. Jadi yang ketiga, peranan akal adalah untuk kita berfikir, sebagai tempat kita berfikir. Yang keempat pula, akal tadi juga sebagai menjadi syarat untuk taklifan ataupun bebanan tanggungjawab syariat. Orang yang ada akal sahaja yang dikira hukum, dikira dosa pahala. Kalau kita tengok dalam satu hadis, diangkat panel, diangkat kalam kepada 3 golongan, iaitu orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampailah dia mimpi basah yang dibalik, dan orang gila sampailah ianya kembali sedar. Maknanya di sini, orang tidur, orang gila, yakni dia tidak ada kesedaran akal. Anak kecil pula dia tidak mencapai kesempurnaan akal. Yang mana kesempurnaan akal inilah yang menjadi prasyarat untuk dia dibebani dengan hukum ataupun kita sebut sebagai mukallaf, orang yang ada terkena taklifan, ada dosa pahalanya. Kalau orang gila, dia buat apa pun tak dikira. Kalau orang tidur, dia bunuh orang pun tak dikira sebab dia tidur. Dia tidak ada kesedaran akal. Jadi kesedaran akal inilah yang menjadi utamanya. Dan akal juga menjadi alat untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai kendali ataupun sebagai alat untuk kita mengendalikan sesuatu. Baik, kalau kita tengok setiap kenderaan itu ada alat kendalinya, driver dia. Maka bagi yang mengendalikan seseorang yang beriman itu, dia ada akalnya yang akan mengendalikan seseorang mukmin agar betul berjalannya, agar steering dia itu betul berjalan. Dan yang terakhir, fungsi akal adalah sebagai pencegah. Dengan adanya akal, apabila sampainya wahyu, larangan ataupun kita kata tegahan akan sesuatu perbuatan,
maka akal yang sihat, akal yang lurus, akal yang benar akan menjaga pemilik akal tersebut daripada melakukan perbuatan yang boleh merosakkan dirinya sendiri. Wala tulhiku biaidikum ila tahlukah. Jadi orang yang waras akal dia akan melakukan sesuatu yang tidak akan merosak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang merosakkan dirinya. Baik, jadi itulah beberapa perkara yang menjadi secara, kalau saya ikut skema lah, apakah yang menjadi kita kata apa tadi, sebagai peranan akal itu sendiri dalam Islam kita. Sebagai nak memahami dari sudut Islam, bagaimana Islam melihat kepada peranan akal, dan nanti kita tengok bagaimana pula kupasan. Saya pun nak belajar ni daripada Tuan Zainal kita, macam mana dikatakan sebagai kecelaruan pula bagaimana. Sebab itu, ini satu tajuk yang sangat menarik saya kira. Baik, moderator, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, Hassan Fadil. Signifikan sekali ya akal ni kalau kita tengok dalam fungsi yang disebutkan oleh Hassan Fadil tadi. Kalau sempat saya tulis tu ada 6 semualah. Sebagai cara untuk kita mengenal ilmu, untuk cari kebenaran, untuk kita berfikir, untuk syarat untuk menjadi taklifan dan juga sebagai alat yang penting bagi kita seorang mukmin, dan dia juga merupakan alat pencegahan. Bab kata dia ni daripada seluruh kehidupan kita ni, akal itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Justru kita perlukan akal ini, dan kita kena elakkan supaya akal itu menjadi celaru. Dan untuk kita tahu macam mana kecelaruan akal, kecelaruan minda, kecelaruan akal itu berlaku, mungkin kita boleh kembali kepada Tuan Zainal ya. Boleh Tuan Zainal kongsikan ya apakah gejala ataupun tanda-tanda yang menunjukkan kecelaruan minda itu. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Tuan Moderator, di antara tanda-tanda ataupun orang-orang yang dah terjangkit ataupun sebenarnya dia bukan dijangkiti, tetapi memang ada dalam diri itu. Cumanya dia ibarat macam bom jangka, sampai masanya dia akan meletup. Okey. Pada umumnya celaru minda ni dia ada tiga bahagian ataupun tiga kumpulan-kumpulannya. Pertama yang dipanggil penyakit psikosis. Okey. Yang kedua dipanggil penyakit bukan psikosis ataupun dipanggil neurosis. Dan yang ketiga ialah kecelaruan personality. Dan ini memang kita sering kali dengar lah, macam psikosis, neurosis itu dia istilah-istilah sains ni dia agak berat untuk kita bincang sebab ini. Tak apalah, kita ambil secara umum. Okey. Tanda-tandanya ialah secara kita ni, secara manusia biasa ini, kita mungkin pernah mengalami, mungkin lah, kita pernah mengalami perasaan sedih, rasa resah, tertekan, ketakutan yang amat orang kata takut, bukan takut biasa, ketakutan yang amat sangat ya. Pengalaman ini pada asasnya ialah merupakan perkara yang biasa dalam hidup kita. Macam sedih, kebiasaan, semua orang akan mengalami kesedihan. Stres, semua orang akan mengalami stres. Tetapi apabila perkara-perkara tadi berlaku secara berlebihan, tidak terkawal, ataupun secara berlarutan, ia mampu untuk mengganggu seseorang itu dalam menjalankan aktiviti harian ataupun dengan hubungan dengan orang lain untuk menikmati orang kata lifestyle yang positif ya. Sebagai contoh dipanggil ada satu istilah, dipanggil istilah fobik ataupun fobia, ketakutan yang tidak berasas, keresahan, kemurungan dan obsesif kompulatif. Oh ya Allah, susah menyebut dia istilah-istilah ni ya. Obsesif kompulatif. Okey. Maksud begini tuan ialah kita ambil sebagai contoh,
stres yang berlebihan. Baik, kita relatekan dengan apa yang berlaku sekarang. Ramai ada kalangan kita yang dibuang pekerjaan, okey, hilang pencarian, tak ada gaji, sebagainya, terbeban dengan hutang, terbeban dengan anak sebagainya, terbeban dengan persekitaran, okey. Pada asasnya stres itu biasa. Tetapi apabila seorang itu tidak mampu untuk membendung stres yang tadi, ya, oleh kerana kereta nak bayar bulan-bulan, walaupun ada moratorium tak cukup juga, anak, kalau ada anak kecil, anak nak minum susu, bukan anak saja, mak pun nak minum susu, ayah pun nak minum susu. Keperluan-keperluan ini menyebabkan seseorang itu stres, tak mampu, dia tidak mampu untuk berfikir secara positif macam mana dia nak menyelesaikan masalah ini. Apabila stres ini berlaku, seseorang itu mampu untuk melakukan tindakan yang di luar kawal. Mungkin kita rasa, macam mana pula orang tu boleh bertindak di luar kawal? Ini persoalan dia. Baik, dalam otak kita tu, dalam otak kita ni, dia ada dipanggil keseimbangan neurologi. Maknanya lebih kurang macam inilah. Gula dalam badan kita, kalau lebih jadi penyakit kencing manis. Kalau kurang kita boleh hypo, boleh pengsan. Begitu. Otak pun sama tuan-tuan. Dia perlu ada keseimbangan. Kalau seseorang itu stres yang berlarutan, tak mampu untuk mencari penyelesaian, dan akhirnya sebab itu berlakunya ramai sekarang ni yang dah pun menggantungkan diri. Jalan yang diambil ialah, mungkin kita rasa, kenapa perlu sampai gantung diri sedangkan ada banyak jalan penyelesaian. Tetapi individu yang berhadapan begini, mereka merasakan bahawa itulah jalan penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Pada masa itu, mereka merasakan bahawa gantung diri ataupun terjun daripada jambatan itu adalah tindakan yang wajar pada mereka. Kenapa? Otak mereka sudah pun tidak mampu untuk berfikir secara waras seperti mana kita berfikir disebabkan stres yang berpanjangan. Ada juga yang murung. Bila murung nanti tuan, apa akan berlaku? Mungkin Ustaz tak lepas ni boleh kita kongsi, iaitu terkadang orang yang murung ni dia akan dengar macam ada sesuatu yang berbisik di telinganya, yang bercakap pada di telinganya. Ini banyak berlaku kepada individu-individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Macam ada sesuatu, ada bisikan yang di telinga suruh dia bunuh seseorang, suruh dia melakukan perkara-perkara yang tak wajar. Ini akhirnya ketidakmampuan untuk mengimbangi ataupun stres yang berpanjangan, murung yang berpanjangan, menyebabkan berlakunya masalah sosial. Bukan sahaja kepada diri pelaku, tetapi juga ia akan menyumbang kepada rosaknya masyarakat. Saya akan tunjukkan nanti beberapa contoh macam mana seseorang individu yang terlibat dengan ataupun yang sedang pun mengalami calon minda ini, dia akan bukan sekadar dia merosakkan diri dia, tetapi ia mampu untuk merosakkan keluarga dan juga masyarakat besar. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau yang saya boleh dapat poin yang disebutkan oleh Tuan Zainal tadi, kadang-kadang kita nak beritahu stres itu perlu juga, Tuan Zainal kan? Stres itu perlu. Tapi jangan berlebihan. Kalau kita pernah dengar orang yang berjaya ni dia kena melalui cabaran kan, cabaran dan sebagainya. Tapi adakah cabaran tu dia punya apa ni kuantiti dia lah kan. So kalau stres pun perlu untuk kita untuk mencapai sesuatu Saya target. Tak dengar moderator. Tak dengar? Tak dengar Dengar? Dengar Tuan Zainal dengar? Dengar. Apa yang saya boleh dapat tadi adalah bila stres itu berlebihan, dia akan okey, try. Dengar? Tak dengar ke? Tuan Zainal tak dengar ke? Tuan Zainal dengar? Dengar? Tak dengar kena masuk. Tak, kalau dia tak dengar dia kena masuk balik lah tu. Kena keluar masuk balik. Tak apalah tu. Sahabat dia dengar Ana? Sahabat dia dengar? Dengar molek.
Clear? Clear? Tuan Zainal, okey, tak apalah. Mungkin saya nak beritahunya apa yang disebutkan oleh Tuan Zainal tadi adalah gejala ataupun apa ni, tanda-tanda yang jelaslah di sekeliling kita, sebagaimana disebutkan tadi, murung yang berpanjangan, stres yang berterusan, itu merupakan tanda-tanda yang mungkin kita sentiasa baca dan kita sentiasa tahu kisah-kisah bagaimana orang-orang yang stres berlaku di sekeliling kita. Alhamdulillah, sangat jelas apa yang diterangkan oleh Tuan Zainal tadi berkenaan dengan gejala-gejala dan tanda-tanda kecelaruan minda ataupun stres lah tadi disebutkan. Jadi kita terus pula kepada Ustaz Fadil. Ya Ustaz Fadil ya, bagaimanakah kita tengok bila mana contoh celaru minda disebutkan tadi, kita juga nak tahu bagaimanakah para salafus soleh, orang-orang terdahulu cuba untuk deal dengan kecelaruan minda ini. Bagaimanakah mereka menjaga akal mereka sehingga mereka boleh mencapai sesuatu kejayaan sehingga mencapai kegemilangan lah dalam ilmu dan peradaban. So macam mana Ustaz Fadil melihat para salafus soleh dulu? Mungkin Ustaz Fadil boleh kongsikan? Silakan. Okay, so saya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal, yang mana menyebut kisah para nabi, Nabi sebut menyebut kisah para nabi termasuk dalam perkara ibadat. Bila kita cerita tentang nabi ni, cerita kisah-kisah nabi adalah perkara ibadat. Menyebut kisah orang soleh, maka ianya menjadi penghapus dosa. Mengingat kematian adalah sedekah dan mengingatkan kubur akan mendekatkan kamu kepada syurga. Ini suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Baik, daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Baik, kalau kita tengok daripada hadis tadi memberi suatu indikator bahawa untuk kita berjaya, kita perlu melihat juga bagaimana kisah-kisah orang yang telah terbukti berjaya. Kalau kita tengok yang confirm jayanya para nabi. Kemudian orang-orang saleh yang telah diakui kesolehannya, kedekatannya kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh lihat sebenarnya di sekeliling kita ada orang yang dekat dengan Allah, orang yang baik ini, mereka sebenarnya berjaya dalam kehidupan mereka dengan cara kejayaannya masing-masing. Dan semua kejayaan itu adalah berproses daripada bagaimana mereka menjaga akal mereka. Baik. Kalau kita tengok para ulama kita, para ulama adalah orang yang paling tekun dalam menjaga akal. Ini kita tidak boleh tidakkan. Kita tidak boleh nafikan bagaimana para ulama menjaga akal ini sebagai suatu harta yang sangat-sangat berharga sehingga kan tidak akan sesekali boleh ditukar ganti dengan harta dunia. Baik, sehingga kan dengan perkembangan akal inilah sampai sekarang kita menikmati buah-buah fikiran, buah-buah ilmu yang mereka wariskan kepada kita. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok penjagaan akal ini sebenarnya dia bermula daripada ibu bapa tu sendiri sebelum kelahiran bayi, kelahiran anak mereka. Kalau dalam perut tu, ada satu kajian saya terbaca, perkembangan anak dalam perut ni 80% adalah daripada ayahnya untuk perkembangan fizikal. Maknanya 20% ni perkembangan yang bercampur lah. 80% daripada ayah dia, sama ada genetiknya macam mana. Kemudian untuk perkembangan mental bayi dalam perut, 80% daripada ibunya pula. Merujuk kepada amalan ibu. Sebab itulah ketika dalam tempoh kehamilan sangat penting kalau kita tengok para ulama, para ibu ulama, para ibu-ibu, ibu kepada ulama tadi, mereka betul-betul menjaga amalan ketika mereka mengandung.
ketika mereka mengandung, dengan banyaklah amalan-amalan mereka, dengan selawat ke, dengan mengaji ke. Ada orang dia buat baca surah Yusuf, nak suruh lawa, ada nak suruh anak tu handsome, ada orang baca surah Maryam, ada orang baca surah Muhammad, macam-macam amalan. Ikutlah baca semua, ikutlah. Tak kira lah, tak kisahlah, yang penting beramal. Sebab kita ngaji Quran, kita berselawat, semua tu untuk kebaikan. Gelombang-gelombang tu masuk kepada dalam darah daging anak kita yang tumbuh daripada gelombang-gelombang zikir, Quran, selawat dan sebagainya. Itulah yang terbaiknya. Ada juga yang melihat kepada bagaimana setelah lahirnya dengan tahniknya, ditahnik oleh ulama, dengan sunnah memberi nama baik-baik. Semua itu akan memberi penghasilan, membantu dan juga memberi kesan kepada bagaimana perkembangan minda, akal yang sihat daripada kecil sampailah ke besar, yang kemudian diikuti dengan didikan yang sangat berkait dengan keagamaan, dengan Quran dan zikir selawat itu didendangkan selalu. Bagaimana keluarga yang mementingkan agama, mereka tak sama dengan keluarga yang tak mementingkan agama. Kalau keluarga mementingkan agama, anak-anak tadi biasa mendengar Quran, biasa mendengar selawat. Kalau keluarga yang kurang mementingkan agama, anak-anak tadi didedahkan tanpa batasan dengan dunia hiburan yang melampau, hedonisme, dengan menyanyi melampau, menjoget melampau. Anak-anak ni kan Nabi Quran sebut ibarat kertas putih, ibarat kain putih. Allah sebut kan, ibu bapalah yang mencorakkan jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi macam mana. Kalau kita tengok budak-budak ni, kalau dia berjoget kadang-kadang copy paste biji macam dalam TV. Kalau dia menyanyi sebiji macam dalam TV. Sebab apa? Yang itulah dia tengok hari. Siapa yang bagi tengok? Ibu ayah dia, bukan orang lain. Jadi para ulama sangat menjaga tentang bagaimana pembesaran anak-anak. Kemudian kalau kita tengok juga bagaimana ulama mendidik anak ini supaya betul-betul boleh memahami agama dan mengamalkan agama. Yang menjadi tiang bagi agama ini adalah solat. Baik, saya cuba nak ambil satu kelebihan solat ini, iaitu pada ibadat, pada perbuatan sujud. Perbuatan sujud. Ulama terbahagi kepada dua pendapat. Dalam solat, apakah perbuatan yang paling utama untuk kita berlama-lama dengannya? Ada yang kata berdiri lama dan ada yang kata sujud lama. Baik, jadi dua-dua ni sebenarnya ada dalilnya masing-masing. Kalau berdiri lama maknanya panjang mengaji Qurannya, panjang surah yang dibaca. Kalau sujud lama, berdasarkan dalil, apabila hamba itu sujud, maka dia sebenarnya lebih dekat dengan Tuhannya. Baik, bila kita sujud, kita merasa benar kehambaan. Dari sudut kajian sains sendiri, apabila kita sujud, maka pada ketika itu otak kita akan menerima darah yang hanya diperoleh ketika kita sujud. Maknanya ada satu urat yang dalam otak kita tu ada satu urat yang mana hanya dimasuki oleh darah apabila kita bersujud. Maknanya kesempurnaan sistem peraliran darah kita, peredaran darah dalam badan kita manusia hanya sempurna apabila kita dalam keadaan sujud. Kerana itulah para ulama ni sangat cerdik, sebab mereka banyak sujud kepada Allah. Inilah kunci kecerdikan menjaga akal kita bagi orang Islam, orang mukmin. Menjaga akal kita, kunci dia ataupun rahsia dia duduk pada ibadat sujud kita. Sebab itu kita disunatkan untuk berlama-lama sujud, terutamanya pada sujud yang terakhir. Memperbanyakkan tasbih kita, memperpanjangkan kita kata tasbih lah ataupun doa kita kepada Allah dalam sujud yang terakhir, kerana kita benar-benar merasakan kedekatan kita kepada Allah ketika sujud. Ketika seorang hamba itu membebaskan dirinya daripada segala unsur dunia, unsur-unsur kesombongan, unsur-unsur haiwan, maka dia merendahkan dirinya kepada Tuhan, maka ketika itulah manusia itu diletakkan pada mendapatkan posisi yang paling tinggi, paling mulia, bahkan melebihi para malaikat sendiri. Jadi begitulah kalau kita tengok bagaimana para ulama mengatur, menyusun kehidupan ini untuk menjaga akal, banyak amalan-amalannya. Jadi itu sajalah, sikit sebanyak, nanti kita boleh sambung lagi saya rasa, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Cantik sekali apa yang dijelaskan oleh Ustaz Fadil tu berkenaan dengan sejarah macam mana salafus soleh. Apa yang saya dapat ialah bila mana kita bercakap tentang nak
menjaga akal kita ni yang disebutkan oleh Ustaz Fadil tadi adalah amalan kita. Amalan kita, hubungan kita, yang disebutkan tadi bagaimanakah peranan ibu dan ayah bermula dari sebelum apa ni dilahirkan lagi, bagaimana suasana itu boleh membentuk, dan akhirnya bila mana lahir, amalan yang akan membentuk. Dan ditekankan tadi adalah berkaitan dengan solat, Ustaz Fadil lah, betapa solat itu adalah satu amalan yang sangat-sangat penting lah dalam kehidupan manusia kita ni. Sehingga kan saya biasa dengar satu kata-kata yang disebutkan oleh saya tak pastilah kata-kata hukama, dia sebut ajaibnya sujud tu, kita berbisik ke bumi, dengar di langit. Maksudnya kita ni apa-apa masalah pun, kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, kita tengok macam mana para salafus soleh menjadikan solat itu sebagai satu benteng yang paling kuat lah dalam mendepani apa jua cabaran dalam kehidupan. Jadi alhamdulillah, kita kembali kepada Tuan Zainal. Tuan Zainal, bila disebutkan tadi berkenaan dengan bagaimana cara-cara yang telah dilaksanakan oleh Tuan Zainal. Tunggu dia tak masuk lagi tu. Dalam proses. Dalam proses lagi tu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Cabaran tu ada dia punya di mana-mana kan. Jadi apa pun berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Fadil tadi, bila kita sebut berkenaan dengan bagaimana para salafus soleh menghadapi kecelaruan minda, itu adalah berkaitan dengan amalannya. Dan juga kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kalau kita ni dah putus harapan lah, kita kata putus harapan, kita nak jumpa siapa-siapa pun seolah-olah pintu tu dah tertutup bagi kita kan. Bagi setengah-setengah orang tu, bagi yang dah sampai ke tahap kecelaruan minda yang mungkin di tahap yang maksimum, bagi dia pintu dah tertutup. Sehingga kan kita terlupa kan, pintu langit sentiasa terbuka. Pintu langit ni maksudnya apa pun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ni, Allah sentiasa ada. Tapi kalau itulah sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fadil tadi, pentingnya kita ni menjaga hubungan kita, amalan kita, dan bagaimanakah kita dekat kita dengan pencipta kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan kita ini betul-betul dapat mengelakkan daripada kecelaruan minda. Terima kasih Ibnu Najah, bagaimana rasa akal mengubah gaya hidup seseorang, cinta dunia, pangkat, hatta merosakkan dunia. Maksudnya bila akal kita rosak ni, terima kasih Ibnu Najah, bila akal kita rosak ni, dia akan merosakkan segala benda-benda lain. Nak bagi tahunya betapa akal itu berperanan penting lah dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Jadi sebagaimana yang kita tengok tu, mungkin Tuan Zainal ada. Tuan Zainal boleh masuk lah. Tak apalah. Boleh teruskan. Kalau tu kita sambil-sambil tu kita boleh mungkin mendengar sedikit lagi kupasan daripada Tuan Zainal boleh dengar? Tuan Zainal boleh? InsyaAllah. Tak masuk. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh. Jadi kalau tidak ada halangan, boleh Ustaz Fadil tambahkan sedikitlah bagaimanakah mungkinlah kita katakan mungkin Ustaz Fadil nak sebut berkenaan dengan tips menjaga akal ke, kalau kita boleh sama-sama dengar dengan Ustaz Fadil. Silakan Ustaz Fadil. Saya nak sambung sikit. Sila. Saya nak sambung sikit tadi. Saya teringat satu kisah kan, apabila Imam Syafi'i nak mengadu kepada gurunya Waqi'. Kan ada satu syair, syaqautu ila Waqi', aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Nah, macam mana, sedangkan Imam Syafi'i ni kalau kira ni dia macam photostat lah. Imam Syafi'i ni kalau baca kitab, kalau dua muka surat tu dia kena tutup satu lagi. Sebab dia nak hafal ni. Sebab kalau dia buku dua-dua masuklah kepala dia. Tapi dia mengadu kepada gurunya tentang lemahnya hafalannya. Maka gurunya menasihati supaya tinggalkan maksiat.
Kenapa tinggal maksiat? Ya, kalau kita bahas lagi, tiba-tiba seorang guru menasihati seorang murid yang dikatakan alim dan sangat menjaga ni supaya tinggal maksiat. Ya, kalau kira logik Imam Syafi'i ni tak buat maksiat lah, Allah jaga, Allah pelihara. Tetapi nak sebutnya, Imam Syafi'i pun teringat bahawa ketika perjalanan beliau nak pergi ke tempat belajar tu, jumpa dengan guru, ketika berjalan tu beliau terpandang kepada seorang perempuan muslimat yang kainnya terselak ditiup angin, menyebabkan terpandang akan betis perempuan tersebut. Sikit je, bukan betis, buku lali sikit je. Terpandang pada aurat lah kita kata. Terpandang, ter. Kalau kita memang tak kira lah, tak kira ni dosa nak, kecuali kita pandang terus. Nabi kata pandangan pertama tak apa, sebab tu kira sedekah. Kalau pergi tambah sekali lagi, tu yang jadi dosanya. Baik. Jadi sebab terpandang saja menyebabkan Imam Syafi'i rasa kurang pula dia rasa hafalan dia. Saya ada satu lagi kisah, saya teringat. Satu hari Sayyidina Ali jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ni payah betul nak mengapai hadis, nak mengingat ayat Quran apa semua. Saya dah payah sangatlah. Maka Nabi pun kata, kalau macam tu kamu specialkan sikit pada malam Jumaat. Nabi kata, bangunlah pada 1/3 malam Jumaat, maknanya bangun tahajud lah. Dan ada Nabi sebut lagi, special lagi, Nabi kata sembahyang hajat 4 rakaat. Nabi kata sembahyang sunat 4 rakaat. Sembahyang hajat lah ni merujuk. Dan dalam hadis tu cerita lagi, pada rakaat pertama baca Yasin. Lepas Fatihah baca Yasin. Nabi ajar Sayyidina Ali ni. Rakaat pertama baca Yasin. Lepas tu rakaat kedua baca Ad-Dukhan. Rakaat ketiga baca As-Sajadah. Dan rakaat keempat baca Al-Mulk. Baca Fatihah semua. Sujud terakhir tu minta doa kepada Allah. Dan hadisnya panjang. Ada lagi Nabi suruh bertasbih, berselawat kepada Nabi, baca doa apa semua tu. Dan kemudian dalam hadis tu disebutkan pada hari-hari seterusnya Sayyidina Ali jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku buat apa yang Tuan ajarkan. Maka kalau ikut biasanya aku hanya ingat 4 ayat saja. Tapi lepas amal tu yang Nabi suruh tadi, sembahyang hajat special tadi, pada malam Jumaat, aku dapat hafal sampai lebih 40 ayat. Nak sebutnya, biasa dapat 4, hari tu dapat berganda lagi. Amalan pada malam Jumaat Nabi sebut juga istimewanya sebab apa? Pada ketika bila malam Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad, bila malam Jumaat, Allah saksikan secara live hamba-hambanya yang berdoa, yang duduk, yang sujud kepadanya pada 1/3 malam terakhir itu. Itu keistimewaan. Ustaz Fadil. Ya. Alhamdulillah. Kalau kita dengar daripada Ustaz Fadil itu satu tambahan poin yang sangat penting lah, bagaimana contoh para salafus soleh amalkan. Jadi boleh kita terus kepada Tuan Zainal ya. Tuan Zainal dengar ke? Jadi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bagaimanakah berlakunya masalah kecelaruan minda dan sebagainya yang membawa kepada gejala-gejala yang tidak baik. Boleh Tuan Zainal kongsikanlah dengan kita. Mungkin kita ada dalam masa yang tidak berapa panjang ini, punca mungkin ada masalah teknikal sedikit, insyaAllah punca berlaku kecelaruan minda. Dan kalau boleh Tuan Zainal terus kongsikan bagaimanakah cara untuk mengatasi. Boleh Tuan Zainal? Boleh. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih moderator, sahabat saya Ustaz Fadil. Bila Ustaz Fadil sebut pasal malam Jumaat, saya teringat kalau malam ni adalah malam Jumaat. Kan? Kalau malam Jumaat ni dia berbeza daripada malam-malam yang lain. Baik. Itu bukan sebahagian daripada kecelaruan minda. Itu adalah minda yang positif ya. Dengan Ustaz. Okey. Okey. Ada saya 5 faktor punca yang boleh menyebabkan berlakunya kecelaruan minda. Pertama ialah punca faktor keturunan. Baik, tadi Ustaz Fadil ada menyebut tentang bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu itu dia mampu untuk memberikan kesan pada DNA ataupun genetik kepada si anak. Contoh, kalau seorang ayah itu memang dia sentiasa stres.
seorang ibu yang ada masalah kemurungan, dia akan dari sudut sains, dia akan mewarisi antara 10 ke 15% penyakit tadi kepada anak dia. Okey. Dan pada tahun pada tahun 2011, okey, University of Oxford membuat kajian, okey, jika seorang ayah atau ibu yang terlibat dengan gejala homoseksual, okey, ia akan mewariskan 5% sifat ini itu kepada anak dia. Ini yang bahaya. Contoh lagi, kita biasa dengar kalau ayah seseorang itu mempunyai masalah mental, dah dia masukkan ke buat gila contohnya, okey, akan ada dia punya susul galur keturunan itu juga akan ada. Bukan saya kata confirm tak, tetapi akan ada. Kalaupun tak berlaku pada anaknya, dia akan berlaku pada cucunya. Tak berlaku pada cucunya, dia akan berlaku pada cicit, sebab memang sudah ada dia punya susul galur keturunan itu diwarisi melalui DNA-nya. Kedua, gangguan bahan kimia dalam otak. Tuan-tuan, hebatnya Allah menjadikan kita ini, tuan-tuan, sebenarnya dalam otak kita sendiri pun memang dah ada bahan kimia semua jadi. Otak kita memang dah ada bahan kimia semua jadi. Bahan kimia dalam otak itu dikenali sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter dipanggil. Itu bahan kimia semua jadi yang memang dah ada dalam otak kita. Tak perlu bahan kimia luar. Okey. Apabila neurotransmitter ini tidak berfungsi dengan baik dan muncul kemurungan ataupun kebimbangan, ataupun dipanggil paras serotonin. Banyak istilah macam ni. Paras serotonin terlalu rendah. Baik, saya nak pemudahkan. Baik. Tadi saya ada sebut bahawa contohnya seperti paras gula dalam badan kita. Apabila paras gula pada badan kita tadi berada di garis yang positif, semuanya akan elok. Apabila lebih je kita ambil gula, sakit kecil manis dan sebagainya, kurang akan menyebabkan kita. Sama juga dengan fungsi otak kita. Okey. Apabila kita terlalu stres, ianya akan menyebabkan serotonin tadi melebihi daripada neurotransmitter. Okey. Mungkin orang kata stres sikit-sikit ni tak apa. Bahaya, tuan-tuan. Contoh kata, dalam seminggu tu kita boleh lihat. Dalam seminggu tu berapa kali kita stres? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau stres yang berpanjangan, dia akan menyebabkan otak kita tidak berfungsi secara normal. Okey? Dan menyebabkan neurotransmitter itu tak mampu untuk menilai mana baik dan mana baik atau mana jahat dalam tindakan kita. Okey. Ketiga, jangkitan virus. Dia orang yang sakit mental, khususnya yang dah masuk ke dalam tayang remutan semua itu, dia ada jangkitan virus kepada otak, fungsi otaknya itu, ya. Dan kebiasaannya orang-orang yang kita anggap gila ni sebenarnya mereka tak sedar mereka itu gila. Orang gila yang kita jumpa, tuan-tuan, mereka tak sedar mereka itu gila sebenarnya. Mungkinlah sekat, tapi kita janganlah pergi tanya kat orang tu, hang gila. Kita tak bolehlah begitu. Tapi mereka sebenarnya tidak sedar. Kenapa? Jangkitan pada virus pada otak mereka dah tak mampu untuk berfikir secara positif dan menyebabkan kemungkinan besar berlakunya serotonin tu, ada saraf-saraf serotonin tu yang orang kata, biasalah orang kata dah putus wire. Betul. Itu memang betul. Dah putus wire dekat dalam otak, ada something yang celaru ke situ. Keempat, ia bergantung kepada juga faktornya ialah sejarah hidup yang getir. Okey. Saya nak agak khusus dalam pada sejarah hidup yang getir ini. Tuan-tuan, saya nak bagi terus contoh. Ada satu kes yang saya jumpa, ialah seorang remaja ini, tuan-tuan, dia terlibat dengan gejala hidup songsang, seorang homoseksual. Okey. Puncanya ialah
Puncanya ialah dia diliwat berkali-kali oleh ayahnya ketika ibunya dalam pantang. Benda ini berlaku daripada umur dia 10, 11 sampailah ia masuki asrama pada umur 16 tahun. Okey. Ini yang dikatakan apa sejarah hidup yang getir tadi kan. Apa berlaku pada remaja tersebut? Dia melibatkan diri dalam gejala songsang ini bukan kerana dia keinginan syahwatnya sangat, tak. Tetapi kerana dendam dia kepada ayahnya. Dia melibatkan diri dia adalah semata-mata untuk membalas dendam pada ayahnya. Dia tak mampu nak buat pada ayahnya, dia tak mampu untuk cederakan ayahnya, dia tak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang negatif pada ayahnya, dia salurkan kemarahan dan dendam dia itu kepada orang lain. Berpunca daripada apa yang dia dah rasai sebelum ini. Okey. Sama juga dengan orang-orang yang terlibat, contoh kita senanglah kita kata yang istilah bapu, istilah pondan ini tuan-tuan. Sebenarnya pada asas pada mereka kecil, mereka dah pun dididik ataupun mereka dah pun terbiasa dengan budaya seni. Okey. Sebagai contoh, saya pernah berhadapan dengan klien macam mana daripada kecil lagi, okey, mak dan kakaknya menghias, dia lelaki, pergi ke sekolah tadika pakai skirt, pakai baju perempuan. Asas yang kerana apa? Mak dia semasa mengandung menginginkan anak perempuan tetapi dapat anak lelaki. Jadi dia hiaskan anak dia itu, dididik anak dia itu seakan-akan perempuan. Ini masalah dia. Sehingga terbawa-bawa sampai ke sekolah menengah. Okey. Dan dia pernah ditangkap kerana menjual barangan kosmetik di sekolah menengah. Seorang lelaki jual gincu, jual maskara dan sebagainya. Puncanya kenapa? Puncanya getir, pengalaman getir, pengalaman pahit yang dia dah rasai ketika kecil sampai dia besar dan dia tak mampu untuk keluar daripada kelompong itu. Ini yang kita takut. Tadi saya sebutkan bahawa macam mana kecelaruan minda ini bukan sekadar merosakkan diri mereka, tapi ia merosakkan masyarakat. Apa yang berlaku tadi? Contoh pada remaja tadi. Bukan sahaja berlaku pada diri dia. Dia merosakkan orang lain pula. Disebabkan kerana apa? Dendam dia pada ayahnya. Pelaku pondan tadi, bapuk tadi. Mereka ini akan memastikan mereka ini ada waris atau mereka ada kelompok-kelompok tertentu. Mereka akan membina jaringan-jaringan tertentu bagi meneruskan kehidupan mereka. Ini yang kita takut. Sebab tu sekarang seolah-olah perbuatan itu tak nampak salah. Contoh, jelas. Sajat paling jelas pada kita. Dia walaupun dia tak cakap kepada masyarakat secara direct, oh kita kena jadi bapuk sebagainya. Tapi kita lihat pada tindakan dia secara tersuratnya, tuan-tuan. Walaupun pondan, dapat juga pergi Mekah, betul? Walaupun saya bapuk, tapi saya ada harta yang banyak. Saya ada bisnes yang besar. Walaupun saya dah pun membuang kemaluan saya, tetapi saya masih lagi ada bernafsu pada orang tertentu. Nampak? Secara orang kata saya memperlihatkan kehidupan itu pada masyarakat supaya mereka ini ada waris ataupun ada golongan tertentu yang akan memberi sokongan pada mereka. Ini yang kita takut. Okey? Dan yang kelima, yang terakhir ialah keadaan sosioekonomi yang rendah. Ini kita kena faham bahawa tuan-tuan sering kali berlaku kepada masyarakat yang berada di luar bandar ataupun semi bandar dipanggil. Macam mana keadaan ekonomi satu keluarga itu mampu mempengaruhi seseorang? Contoh tuan-tuan. Sekarang ini tuan-tuan, kita dilihat di Twitter. Secara tanpa segan silu, sudah ada dalam kalangan kita sanggup melakukan hubungan seks secara live. Buat live tuan-tuan. Dibayar. Kenapa? Tekanan kepada ekonomi. Kurangnya pendapatan, nak hidup senang, nak hidup mewah, nak hidup seperti mana orang hidup,
nak pakai handset mahal, malas nak bekerja, akhirnya mengambil tindakan yang salah, iaitu membuat perkara yang tak betul. Kedua, tekanan kepada ekonomi. Contoh, mak ayah miskin, anak ramai. Apa yang berlaku? Anak terabai. Anak terabai dari sudut mentalnya. Anak diabaikan dari sudut keperluan fizikalnya. Dan kita akan lihat tuan-tuan, biasanya yang terlibat dengan ekonomi yang rendah ini selalunya ialah dia akan melibatkan diri dengan 90%-nya mereka akan melibatkan diri dengan dadah, penyalahgunaan dadah. Ya. Kalau kita buat kajian secara khusus, kita melihat ya background mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah inilah mereka yang ada mengalami soal sosio ekonomi. Jadi ni tuan-tuan, apa yang penting ialah kita dah kena pasti 5 faktor yang menjadi penyebab kepada yang boleh menyumbang kepada celarunya minda. Yang paling penting untuk kita ialah hashtag jaga diri sendiri. Pertama. Kedua, hashtag jaga keluarga. Ini yang penting. Peranan mak ayah untuk memastikan anak-anak tidak terlibat dengan budaya songsang ini tuan-tuan. Saya kadang-kadang kita lihat sekarang tuan-tuan, sudah ada seolah-olah pengiktirafan daripada mak ayah. Biarlah anak-anak saya jadi pondan pun tak apa, asalkan dia boleh bagi duit saya bulan-bulan. Ini berlaku dalam masyarakat. Mak ayah dah akan tak apalah. Oleh kerana keadaan sosioekonomi yang rendah tadi menyebabkan mak ayah rasa tak apalah, dia dah boleh bagi kita duit, kita pun okeylah dengan apa pekerjaannya, asalkan kita selesa. Itu. Kalau mak ayah tak mampu untuk mainkan peranannya yang utama, ia akan beri kesan yang cukup dahsyat dalam masyarakat. Bukan sekadar kepada anaknya tadi, bukan sekadar kepada keluarga kecil tadi, ia akan merebak kepada keluarga yang besar dalam masyarakat yang besar. Sebab itu, pertama, mak ayah. Kedua, faktor orang sekeliling. Guru, jiran, ya, pemerintah kena ambil peduli soal-soal ini tuan-tuan. Dia bagaimana kita masyarakat harus mengambil tindakan supaya ambil peduli dengan apa yang berlaku sekeliling kita. Sekarang ni tuan-tuan kita lihat banyak berlaku kes-kes ini ialah apabila jiran tak ambil berat apa yang berlaku pada jiran, khususnya pada pandemik yang berlaku ini. Contoh seperti bunuh-bunuh diri. Tekanan, berpunca daripada tekanan ekonomi. Kadang-kadang ialah betul lah juga jiran pun sesama-sama susah. Tetapi jiran boleh untuk memberi sokongan ataupun dukungan duduk berbeza. Contoh, beri nasihat, bertanya khabar. Sebabnya orang yang terlibat dengan masalah ini seringkali dia cuba untuk mengasingkan diri pada peringkat yang pertama. Dia akan mengasingkan diri dia. Dia tak mahu duduk dalam masyarakat, dia duduk di rumah, duduk dalam bilik sambil dia memikirkan bebanan ini. Akhirnya apabila dia tak mampu nak memikul bebanan itu, dia akan mengambil tindakan yang salah. Sebab itu, apa yang penting ialah masyarakat kena membantu. Guru-guru kena ambil faham dengan apa yang berlaku pada anak-anak. Ya, anak murid mereka. Terkadang guru pun sama sekarang, maaf, saya nak kata semua guru, tapi ada guru yang dia tak boleh apa tuan-tuan. Dia sekadar datang untuk mengajar. Tak ada emosi daripada anak-anak murid dia menyebabkan itu yang berlaku. Guru adalah orang yang penting selepas kedua ibu bapa. Betul? Sebab itu, ada masanya guru ini terpaksa memainkan peranan sebagai ibu bapa. Disebabkan ibu bapa tak mampu untuk menjaga dengan baik masyarakat dan sebagainya. Termasuk dengan pemerintah. Kita kena tegas soal ini. Perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada perkara yang negatif kena halang. Ya. Seperti mana yang ditanya oleh kita punya penonton, ya, bagaimana peranan pemerintah menyumbang kecerdasan minda rakyat. Baik. Tuan-tuan, sedikit boleh menunda sikit seminit. Setengah minit. Okay. Apabila pemerintah ini tadi dia tak peduli dengan apa yang berlaku. Contoh, saya ambil jalan mudah lah. Saya nak jalan bonus. Contoh yang mudah ialah
apabila berlakunya budaya LGBT, apa yang buat oleh pemerintah? Okey, apa yang buat pemerintah? Apakah sekadar cukup sekadar menghukum mereka? Tak cukup. Apakah sekadar cukup sekadar kita beri nasihat, datang berjumpa dengan mereka? Cukup, tak cukup. Pemerintah harus berani untuk melakukan tindakan yang lebih keras ataupun mengambil tindakan supaya mereka ini tidak menonjol dalam masyarakat. Hari ini, syarikat saja saja berbanyak program dalam televisyen. Tak ada kawalan. Orang-orang yang terlibat dengan budaya negatif berapa banyak dipamerkan dalam TV kita. Contoh artis yang melibatkan diri dalam budaya yang tak elok. Berapa ramai? Dalam TV mereka dianggap sebagai hero, sebagai pujaan, sebagai idola. Hakikatnya tak laku macam tu. Pemerintah kena mainkan peranan yang paling penting, menyekat mana-mana saluran ataupun membasmi secara lebih tegas supaya ia tidak menjadi menjadi barah dalam masyarakat. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah tuan-tuan kita boleh berjumpa bersama, sebab kalau kita nak secara khusus tentang soal celarunya minda ini mungkin akan ambil sampai 3-4 hari. Panjang ceritanya kan. Tetapi cukup setakat itu supaya kita berkongsi. Yang penting ialah kita pastikan diri kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama tuan-tuan. Kalau kita sentiasa ingat Allah, Allah akan ingat kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kalau saya nak tulis apa yang diceritakan oleh Tuan Zainal tadi, saya kira terlalu banyak lah. Sangat real lah bila disebutkan bermula daripada punca, lepas tu bagaimana cara yang kita nak hadapi. Kadang-kadang kita tak tahu bila orang ada masalah, kita tak tahu. Mungkin orang tu ada sejarah hidup dia yang kita tak sebagaimana yang disentuh oleh Tuan Zainal. Itu semua memainkan peranan, menjadi punca kepada sesuatu kecelaruan minda itu boleh berlaku. Dan bila disebutkan bagaimana tadi, saya sangat bersetujulah. Dan kalau boleh lah, kalau saya boleh shortkan kita punya perbincangan ni, kita nak, kalau saya kira nak ambil kesimpulan terus untuk perbincangan kita, memandangkan kita dah melebihi masa yang kita telah tetapkan. Mungkin kerana masalah teknikal, tak apa. Mungkin Tuan Zainal, saya boleh mulakan dengan Tuan Zainal untuk sedikit kesimpulan. Silakan Tuan Zainal, kesimpulan. Tuan Zainal, Tuan Zainal tak dengar saya cakap. Tak apa. Boleh, kalau Ustaz Fadil, Ustaz Fadil boleh kalau Ustaz Fadil boleh terus kepada kesimpulan, ataupun sebelum kesimpulan tu mungkin Ustaz Fadil ada nak tambah sedikit, dipersilakan Ustaz Fadil. Banyak tadi yang kita dengar daripada Tuan Zainal dengan Ustaz Fadil. Silakan Ustaz Fadil. Banyak tu, memang terlalu banyak. Rasa memang tak cukup. Lepas ni kalau kena panggil buat khusus, dia seorang. Jangan panggil ramai-ramai. Dia tak boleh nak forum, dia ni tak reti forum ni, dia reti ceramah ni. Ni jenis kaki ceramah ni payah sikit. Tapi banyak isi yang disebut tadi yang sebenarnya kita sebenarnya tak ada ruang untuk kita stop daripada klik. Itu kelebihan dia. Orang politik pun tak dapat macam ni kadang-kadang. Itu anugerah Allah. Baik. Saya rasa perbincangan kita pada malam ni memang sangat menarik. Sangat penting kalau kita dapat ambillah dia punya intipati dia. Saya rasa untuk saya simpulkan perbincangan kita pada malam ini, ada satu hadis Nabi yang sebenarnya yang saya sangat-sangat nak sebut sebagai boleh kata penutup saya pada malam ini, yang berkait dengan kecelaruan minda, yang mana sebenarnya kecelaruan minda ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Nabi sebut ada satu hadis daripada Abu Hurairah. Nabi sebut sayati 'alan nas sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wama ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafihu fi amri al-'ammah. Nabi bersabda daripada Abu Hurairah, Nabi sabda, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan yang menimpa kepada manusia.
Yang berdusta dipercaya, yang jujur dikatakan dusta. Amanah diberikan kepada orang yang khianat, orang yang jujur pula dikhianati. Dan Ruwaibidah pula berbicara. Lalu bila Nabi ditanya, apakah itu Ruwaibidah? Maka dijawab oleh baginda Nabi, Ruwaibidah itu adalah orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita tengok sedikit uraian ulama tentang Ruwaibidah ni apa dia? Ruwaibidah ni orang yang dia sebenarnya ada sedikit saja ilmu agama. Tapi sebenarnya yang sedikit itu pula banyak yang salah fahamnya, banyak yang melencongnya. Sehingga mereka ni pula dianggap sebagai orang pandai dalam agama. Dekat kiamat nanti, orang yang bodoh dianggap sebagai orang pandai agama. Dan orang yang pandai agama pula, mereka dianggap sebagai orang bodoh, tak diambil manfaat daripada. Inilah fitnah terbesar yang berlaku di akhir zaman yang disebabkan sebenarnya oleh kecelaruan minda. Kita tak mampu nak memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang intan, mana yang permata, mana yang kaca. Tak boleh nak kita nak kena pasti, itu masalah sangat besar sebenarnya. Sebab tu pentingnya peranan kita menjaga akal, sebagaimana yang bila saya sebut jaga akal. Bila Tuan Zainal sebut buat celaru. Sebenarnya apa? Untuk kita kena faham. Pentingnya sebab memang tak lari kan, bila ada yang benar, ada yang salah. Pentingnya kita kenal pasti mana yang hak, mana yang batil. Kita kena luruskan pemikiran kita kena ada ilmunya, kita kena jaga akal kita agar ilmu itu dapat berfungsi dengan benar untuk kita kenal pasti, untuk kita selamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Jadi sebab itulah di akhir zaman ini, apabila banyak benda yang masuk kepada kita, kiri kanan atas dan bawah, semua itu adalah ujian bagi kita. Untuk kita sendiri, Allah nak nilai, Allah nak uji kita. Akhir zaman kita ini, sebagai penutup, saya nak sebut masalah utama kita adalah masalah akidah. Bagaimana pengenalan kita kepada Allah. Kita tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, akidah kita ni tak berapa nak jadi, tak berapa nak faham. Sebab itulah kita bermasalah dengan pemikiran-pemikiran tadi. Maknanya kecelaruan minda disebabkan sebenarnya adalah kerana kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Sehingga kan kita akan terpesong dalam pemikiran, dalam pemahaman, sehingga kita berbuat sesukanya, kita berbuat seolah-olah kita tidak ada Tuhan, tidak dimenjadikan sahaja dan sebagainya. Kerajaan pula yang bertindak dengan keadaan yang tidak memikirkan dengan keadilan, tetapi lebih banyak kepada kezaliman, itu kerana tidak merasa kehadiran Tuhan ataupun tidak mengenal Tuhan. Jadi apa sahaja masalah kita kembalilah kepada Allah sebagai rujukannya, kepada Nabi sebagai sunnahnya, kalam Allah dan sunnah Nabi. Jadi mudah-mudahan akal kita tadi terpandu dengan wahyu dan kita dapat mendepani segala percabaran, menah, tribulasi, cabaran ini dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan saya rasa kena sambung lagi ni buat episod kedua ni. Tuan Zainal banyak benda lagi tu nak cakap. InsyaAllah. Boleh. Saya kira kita memang dah melebihi waktu yang dah banyak dah. Cumanya mungkin saya rasa Tuan Zainal dah simpulkan tadi kan. Tuan Zainal dah simpulkan di akhir tadi hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita kena jaga dan sebagaimana telah disimpulkan balik oleh Ustaz Fadil tu, bagaimana kita nak menjaga akidah kita. Asas dalam kehidupan kita ni kita kena mempunyai akidah yang benar. InsyaAllah kita kenal diri kita, InsyaAllah kita akan kenal lah bagaimanakah kita nak menjaga diri kita, menjaga orang di sekeliling kita. InsyaAllah saya rasa topik ni kalau kita bincangkan banyak sangat input yang kita boleh dapat lagi. Boleh Tuan Zainal dan juga Ustaz Fadil, kita boleh sambung lagi lepas-lepas ni. Kita cari waktu bulan depan ke, insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan bersama kembali insyaAllah lah. Dan ahli panel sama, moderator pun sama. Moderator mungkin boleh bertukar kot. Saya kira malam ni saya sendiri dapat belajar banyak sangatlah dari sudut psikologinya. Kalau saya nak tulis istilah-istilah yang saya baru nak sebut pun mungkin belit lidah sikit kalau kita nak sebut beberapa istilah tadi. Tapi apapun dua-dua tu kita rasa memainkan peranan yang penting lah dalam kehidupan kita dan mungkin terakhir daripada saya sendiri, insyaAllah apapun dalam kehidupan kita ni kita kena
kawal apa yang kita boleh kawal lah. Dan ada benda yang kita tak boleh nak kawal, we cannot, sebagaimana as the saying goes lah, ada satu kata-kata Inggeris saya pernah dengar, dia kata we cannot direct the wind. Kita tak boleh kawal arah angin. Tapi kita boleh, but we can control our sail. Dalam perjalanan kehidupan kita ni, sebab apa kita tak jadi masalah tu, sebab kita nak kawal semua benda. Benda yang berlaku tu kita nak kawal. Macam hari ni kalau kita nak kawal sambungan internet, stres kita kan. Internet tu kita tak boleh nak kawal. Tapi yang kita boleh kawal, macam mana kita nak harmonikan keadaan tu. Apapun semua, saya kira malam ni telah banyak memberikan yang terbaik. Ustaz Fadil, Tuan Zainal, ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita boleh jadikan bekalan lah dalam menghadapi hari-hari dan ujian yang mendatang lebih lagi di dalam situasi pandemik dalam dunia kita hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz Fadil dan Tuan Zainal. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kelemahan itu saya mohon kemaafan. Kita sama-sama istighfar, astaghfirullahalazim. InsyaAllah kita boleh berjumpa di lain waktu, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير